السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat 57 dari surah Yusuf. Itulah firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Dan sungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah SWT. Jadi dalam ayat ini Allah beritahu bahawa yang disediakan olehnya untuk Yusuf AS di akhirat nanti jauh lebih baik, lebih besar dan tidak boleh dibandingkan. Jadi ini samalah dengan firman Allah SWT berkaitan dengan pemberiannya kepada Nabi Sulaiman. Menerusi surah Sad ayat 39 hingga 40. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab. Inilah anugerah kami buat Sulaiman, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu tanpa dipertanggungjawabkan, dan sebenarnya dia itu mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ini anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman AS sebagai raja. Maka segala perkara dibenarkan baginda untuk mentadbirnya, sehingga Allah Taala menggambarkan nikmat yang diberikan itu seolah-olah segala-galanya tidak terbatas. Ini kat dunia, bayangkan di akhirat nanti bagaimana. Maka di akhirat besok lebih besar daripada apa yang dijanjikan, apa yang boleh digambarkan. Disebut dalam tafsir Baydawi, bila Nabi Yusuf AS keluar dari penjara dan telah pun dibebaskan namanya, ruya annahu lamma kharaja min as-sijni irtasala wa tanazzafa wa labisa siyaban jududan falamma dakhala 'ala al-malik qala Allahumma inni as'aluka min khairihi wa a'udzu bika min izzatika wa a'udzu bi izzatika wa qudratika min syarrihi. Jadi Nabi Yusuf AS selepas keluar dari penjara, baginda mandi, pakai pakaian yang diberikan, kemudian baginda pun datang kepada raja dengan mengucapkan, berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan aku mohon perlindungan kepadamu dengan kehebatanmu, keagunganmu, kudratmu dari kejahatannya. Maka sebaik saja dia bercakap dengan raja dengan bahasa-bahasa yang telah kita pelajari, bentuk salam yang dikemukakan dan penguasaannya kepada bahasa yang berbagai itu. Wa kana al-malik ya'rifu 70 lisanan fakallamahu biha fa'ajabahu bi jami'iha fata'ajjaba minhu faqala uhibbu an asma'a ru'yaya minka fahakaha wa na'ata lahu al-baqarat wa sanabil wa amakinaha ala ma ra'aha fa'ajlasahu ala sarir wa fawwada ilaihi amrah. Dalam banyak kitab tafsir, contohnya tafsir Baydawi ini, tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, maka si raja pun amat berpuas hati dengan penampilan Yusuf AS, segaknya, bijaknya dan gaya bercakapnya, penguasaannya. Maka tentulah orang sedemikian boleh menjadikan urusan negara lebih baik, meletakkan orang yang betul di tempat yang betul. Dan dikatakan dalam banyak kitab tafsir, tufiya qitfir fi tilka layali fanasabahu mansibahu wa zawaja minhu ra'il fawajadaha azra wa walada minha Ifraim wa Misha. Dan sebaik saja Yusuf AS mendapat jawatan yang penting itu, Qitfir yang sebelum ni merupakan isteri kepada Zulaikha ataupun Zulaikha merasa terkejut dan hampa, dan apa lagi perasaan yang mungkin berlaku padanya, bukan hampa, mungkin satu perasaan terkejut dan rasa malu terhadap apa yang berlaku. Matilah dia. Ini kata banyak dalam kitab tafsir kita lihat, tapi tidak ada rujukannya tuan-tuan. Barangkali inilah yang disebut diambil daripada Israeliat. Dan akhirnya Nabi Yusuf AS berkahwin dengan Zulaikha yang telah saya ceritakan pada tuan-tuan. Ini semua kisah-kisah yang datang daripada Israeliat, tidak ada sandaran padanya. Ini happy ending seperti ini tak pentinglah untuk kita tahu. Yang penting kontennya, bahawa seruan untuk kita dalam hidup ini menghadapi sebarang ibtilaat, ujian, dan cara kita menanganinya. Jadi untuk menceritakan lebih lanjut, Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Rupanya Zulaikha ni masih lagi dara, kemudian dapat anak daripadanya namanya Ifraim, Misha. Ini Quran tak barulah cerita-cerita macam ni, dan Nabi SAW pun tidak menceritakan. Saya telah gambarkan perkara ni kepada tuan-tuan. Menariknya ayat Allah ni, kalau kita perhati, wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan laras bahasa di sini. Jadi bila Allah menggunakan perkataan di sini untuk kita lihat tuan-tuan, jadi sebelum itu Allah menyatakan nusibu bi rahmatina man nasha. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tazil. Tazil ni artinya lanjutan, huraian lanjut yang dikemukakan. Kerana sebelum itu Allah Taala ada menceritakan tentang sifat ihsan yang daripada baginda. Sekarang diberi penekanan lagi sekali, rahmat yang dikurniakan kepada baginda itu natijah dari sifat ihsan. Dan ihsan telah kita pelajari, ihsan dalam akidahnya, ihsan dalam ibadahnya, ihsan dalam akhlaknya, ihsan dalam mawaqif
mawaqif ijtimaiyahnya. Dalam tafsir mawdu'i Al-Quran kita dah lihat bentuk-bentuk ihsan yang dikemukakan dalam berbagai ayat. Saya dah bawakan kepada tuan-tuan, perkara ini tak perlu diulang. Tinggal lagi kita dapat lihat ta'bir yang Allah gunakan di sini, wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Tengok ya perkataan amanu ni, amanu yang beriman. Ini fi'il madhi. Kenapa dalam bab amanu ini disebut dengan sirah madhi? Ta'bir fi janibil iman bi siratil madhi. Ni kalau kita belajar bahasa Arab ni fi'il madhi ni. Wa fi janibit taqwa bi siratil mudhari'. Kenapa dalam bab berkaitan taqwa Allah gunakan mudhari', sedangkan iman Allah sebut dalam bentuk madhi dalam satu ayat? Ni kehebatan yang ada. Wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa iman disebut dalam sirah madhi, taqwa disebut dalam sirah mudhari'? Antara jawapan yang menarik dikemukakan oleh Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir. Lianna al-iman aqlul qalbi al-jazim wa huwa hasilun daf'atan wahidatan wa ma taqwa fa hiya mutajaddidatun bitajaddud asbab al-amri wan nahyi wa ikhtilaf al-a'mal wal azman. Uraiannya tuan-tuan, menggunakan kata kerja masa lampau ni, past tense ni, untuk amanu tadi, dan kata kerja masa kini yang mengandungi maksud kesinambungan pada perkataan yattaqun. Ia mengisyaratkan bahawa iman ni satu benda yang dapat diraih sekaligus dan secara spontan. Hari ini kita dapat lihatlah dalam viral, dalam berbagai-bagai media sosial, orang masuk Islam bondong-bondong bulan puasa. Orang tengok berbuka puasa kat London itu yang duduk antara seorang driver taksi dan kemudian profesor universiti, engineer boleh duduk sama-sama makan satu tempat. Orang tengok kagum, masuk Islam ni, beriman dia kepada Allah Ta'ala. Betul kan? Orang boleh berlaku begitu. Dan sekiranya orang masuk Islam, dia nak berkahwin mungkin dengan pasangan idamannya, lelaki baik, perempuan baik. Kita dapat dengarlah kisah ni, bagaimana orang bekerja di kapal terbang mengislamkan pilot, yang perempuan itu bekerja sama dengan pilot, masuk, suaminya masuk. Alhamdulillah, ini semua hidayah daripada Allah Ta'ala. Tetapi dalam bab ketakwaan dia perlu kepada satu aktiviti, satu amalan, satu amali, satu benda yang bersifat berterusan. Kalau iman itu boleh datang sekaligus, ya. Ini demikian kata penjelasan oleh Imam Tahir Ibn Ashur. Tapi perkataan namanya takwa itu perlu kepada amalan yang berterusan. Itu sebab datangnya bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman itu kekal dalam diri, insya-Allah, mudah-mudahan begitulah. Tapi dia perlu dibaja, disuburkan dengan aktiviti-aktiviti yang menambah kesuburannya. Jadi ini antara langkah-langkah ketakwaan yang kita kena lakukan dalam hidup. Kena ada mujahadah, kena istiqamah, kena berdoa. Saya harap tuan-tuan faham kenapa Allah gunakan di sini satu dalam sirah madhi, satu dalam sirah mudhari'. Kerana apa yang telah dinyatakan sini, amanu ini mengandungi erti boleh berlaku sekaligus. Contohnya yang dikemukakan tadi, diperhati dia masuk Islam. Masuk Islam tak cukup, tuan-tuan. Jika ada aktiviti selepas itu supaya Islam itu, iman itu kekal dalam diri. Islam kadang-kadang menuju kepada iman juga dalam masa yang sama. Tapi kalau disebut dua perkataan ini dalam satu ayat, dia membawa makna yang berbeza lah. Seperti orang-orang Arab Badui itu bila melihat berbondong-bondong orang masuk Islam di semenanjung tanah Arab, maka mereka pun mendakwa mereka telah beriman. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Adakala iman dengan Islam maksud sama, adakala berbeza. Jadi dalam keadaan dia sebut sekali, maka dia merujuk kepada dua-dua. Tapi kalau dia sebut dua perkataan itu, dia membawa makna berbeza. Macam orang Arab, mereka berkata kepada Nabi, kami telah beriman. Maka Allah menyuruh Nabi untuk menegur dengan mengatakan mereka belum beriman, sungguhnya mereka baru masuk Islam. Kerana iman itu perlu masuk ke dalam hati. Nah, jadi perkataan amanu dinyatakan dalam bentuk dia merupakan satu yang jazim, kad yahsul daf'atan wahida, mungkin berlaku dengan sekaligus. Wa amal taqwa fahiya mutajaddidatun bitajaddud asbab al-amri wan nahyi wa ikhtilafil amal wal azman. Jadi berbeza daripada ketakwaan, isu ketakwaan ni perlu kepada latihan, amalan, amalinya, amal-amal salih yang dilakukan. Pada hari ini kalau kita mengharapkan ilmu yang dipelajari 30-40 tahun lalu, satu masa dahulu kalau si ayah marah kepada anak, berkata kau balik lambat, jangan tidur kat rumah, maka anak ni ketakutan. Dia akan balik awal, pastikan balik sebelum maghrib umpamanya, supaya dia tidak dihukum sedemikian. Tapi sekarang dah berubah. Anak-anak yang mungkin dimarahi oleh si ayah, dia lebih suka kalau dikatakan jangan balik rumah, dia boleh tidur di mana-mana yang dia suka. Begitu juga dalam aspek pendidikan, tuan-tuan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan taqwa, maka perlu ditambah nilai. Kerana pada hari ini berbagai-bagai ujian menimpa umat Islam, termasuklah yang kita baca antarabangsa. Bagaimana ada setengah tempat mengiktiraf perkahwinan antara sama gender, contohnya ada masjid tertentu di Amerika kononnya yang mengiktiraf perkahwinan lelaki sama lelaki. Di atas dasar dalam kehidupan ni mereka dilahir sedemikian. Ini perkataan yang
yang dipakai oleh golongan tertentu. Saya nak menarik tuan-tuan perkataan dia sebut sebagai born this way ni dalam satu kajian yang dikemukakan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kekeliruan Gender. Buku ni bagus tuan-tuan boleh baca. Penulis-penulisnya telah pun mengemukakan berbagai-bagai hujah untuk membuktikan bahawa di bahagian rumusan mereka mengatakan dalam bahasan berkenaan melahirkan semikian born this way ni perlu ada sifat-sifat berhati-hati dalam menekuni hujah berasaskan sains yang digunakan untuk meluruskan gaya hidup LGBT ni. Sebagaimana dinyatakan pada bahagian terdahulu penulisan ni, saya baca kepada tuan-tuan, hujah saintifik yang dibawakan untuk menyokong hujah dilahirkan semikian adalah tidak kukuh, tidak konklusif. Hujah bahawa mereka dilahirkan semikian yang mewajarkan gaya hidup LGBT membawa manusia jauh daripada Allah SWT. Dalam kajian ni telah terbukti bukan saja Islam, semua agama, semua ideologi yang ada di dunia menolak perkara ni tuan-tuan. Itu sebab saya nak terang kepada tuan-tuan, isu bila Allah menyebut perkataan amanu wa kanu yattaqun tadi, iman memang ada dalam diri anak-anak kita. Kita lahir, mereka lahir daripada keluarga yang beriman. Melihat ayah bersembahyang tarawih contohnya, membaca Al-Quran, mengeluarkan zakat. Tapi itu tidak cukup. Mereka perlu dibekalkan selalu dengan ilmu, dibincangkan, dibawakan. Bacalah tuan-tuan. Kerana pada hari ini cabaran umat Islam pada hari ini antaranya isu berkenaan kekeliruan gender ni. Ada penjelasan dikemukakan dalam buku keluaran IKIM ini sendiri. Saya baca buku ni tuan-tuan. Antara kajian yang sangat menarik bagi membuktikan kelangsungan perkara semikian perlulah disekat, dan kita sebagai umat Islam kena tahu ini adalah nilai takwa yang bersifat tajadud, kena ada kesinambungan, kena sentiasa dibekalkan, kena sentiasa diajar, ditekankan, diberitahu supaya jangan terpedaya kerana pandangan-pandangan baru yang muncul pada hari ini. Kalaulah tidak diberi kepada mereka maklumat yang tepat seperti ini tuan-tuan, berdasarkan kajian-kajian moden oleh para sarjana juga cendekiawan ilmuwan muslimin, maka diimbangi racun toksik ini akan masuk dalam diri dan mengakibatkan mungkin sebahagian yang tidak membaca akan terpengaruh dengan kata-kata semikian. Baik, kita lihat pada bahagian berikutnya pada muka surat 593 tafsir Ibn Kathir jilid yang keempat pada ayat 58-59 masuklah satu chapter baru. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Sadaqallahul azim. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dan tak kala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu, iaitu Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan akulah sebaik-baik penerima tetamu? Jadi dalam ayat ini, seperti yang telah kita pelajari, ada mahadhif, ada matriyat, ada perkara yang tak disebut, ada ijaz, tapi madailah untuk kita faham bahawasanya keadilan dan kehebatan pentadbiran Yusuf AS telah membuka ruang untuk ramai orang berhijrah ke negara Mesir. Bila negara itu kuat, maka automatik dia sudut pertaniannya, dia sudut perniagaan, dia sudut peluang pekerjaannya banyak, maka negara itu tersebar ke seluruh pelosok dunia pada masa itu di kawasan sekitaran. Jadi waktu berjalan, kini mimpi raja terbukti dalam kebenaran, maka kemarau pun menimpa Mesir. Tetapi Mesir telah pun bersedia untuk menghadapi kesukaran tersebut, kemarau itu. InsyaAllah saya akan lanjutkan pada tafsir akan datang, pada rancangan akan datang, pada waktu akan datang, bagaimana peristiwa ini telah menjemput keluarga Nabi Yaqub, anak-anaknya untuk hadir ke Mesir bagi mendapatkan habuan, mendapatkan bahagian mereka kerana negara mereka telah ditimpa kemarau. Penduduk negara lain tidak menyedari ujian ini akan berlaku. Tiba-tiba Mesir sahaja yang survive pada waktu itu, maka mereka terpaksa datang ke Mesir untuk mendapatkan bantuan. InsyaAllah saya akan terangkan perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.